Al-Alim Al-Alamah Syekh Wan Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa Al-Fatani wa Syekh Daud wa maulana wa qudwatuna Al-Alim Ar-Rabani Syekh Daud ibnu Abdullah Al-Fatani bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kitab Kifayatul Muhtaj nanti kan kemudian makna berjalan sendiri. Kemudian jalan dia maka didapatnya mereka. Kemudian berjalan pula ia maka dia dapatnya akan mereka yang memakan riba. Itu baca dahan. Kemudian maka naik pula Nabi serta Jibril kepada langit yang kedua, pada langit yang ketiga. Betul ni ada? Kat mana? Sebelah. Okey, baik. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, kemudian maka naik pula keduanya kepada langit yang ketiga. Telah terdahulu bahawa ada ia daripada besi. Maka menuntut buka Jibril. Maka dikatakan baginya seperti dahulu jua. Demikian lagi pada tiap-tiap langit hingga ketujuhnya. Maka dibukakan, maka masuk ia. Tiba-tiba didapat padanya Nabi Yusuf alaihi salam dan sertanya beberapa daripada kaumnya. Maka memberi salam Nabi SAW. Maka menjawab ia akan salam. Maka berkata ia, marhaban bil akhi salih wa nabi salih. Telah berdapat tempat keluasan dengan saudara yang soleh dan nabi yang soleh. Dan mendoa ia dengan kebajikan. Maka tiba-tiba adalah ia terlebih elok barang yang dijadikan Allah Ta'ala telah dilebihi daripada segala manusia dengan keelokan seperti bulan atas segala bintang. Maka sabdanya, ya Jibril, siapa ini? Maka katanya, inilah saudara tuan hamba Nabi Yusuf. Kemudian maka naik pula Nabi SAW serta Jibril kepada langit yang keempat. Baik, kita sambung kitab Kifayatul Muhtaj, cerita tentang Isra' wal Mi'raj pada langit yang ketiga. Kata musannif, kemudian maka naik pula keduanya Nabi Muhammad dan juga malaikat Jibril kepada langit yang ketiga. Telah terdahulu bahawa ada ia daripada besi. Maknanya telah disebut sebelum ni bahawa langit yang ketiga itu diperbuat daripada besi. Maka menuntut buka Jibril. Macam langit pertama, kedua jugalah. Malaikat Jibril minta buka pintu sebab setiap langit ni ada pintu. Maka dikatakan baginya seperti dahulu jua. Perbualan tu sama, dialog dia tu sama. Minta buka pintu, tanya tu siapa, gini-ginilah macam yang awal dulu. Demikian lagi pada tiap-tiap langit hingga ketujuhnya. Cerita yang sama berulang-ulang sampai langit yang ketujuh. Maka dibukakan, bukalah pintu. Maka masuk ia. Malaikat Jibril dan Nabi masuk. Tiba-tiba didapat padanya Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi
dekat langit ketiga Nabi Muhammad, Nabi kita jumpa Nabi Yusuf. Langit kedua hari tu jumpa siapa? Nabi apa? Nabi Yahya dan Nabi Zakaria. Langit pertama Nabi Adam. Ingatlah kedudukan langit dengan nabinya. Langit pertama Nabi Adam, yang cerita Nabi nampak ada dua kelompok, satu belah kanan, satu kelompok lagi belah kiri. Kan ada dua pintu. Satu langit kedua jumpa dengan Nabi Yahya dengan Nabi Zakaria. Yahya. Nabi Isa dan Nabi Yahya, silap. Nabi Isa dan Nabi Yahya. Langit ketiga jumpa Nabi Yusuf. Langit ketiga jumpa Nabi Yusuf. Nabi Yusuf seorang. Okey, baik. Maka dibuka, maka maksudnya tiba-tiba dia dapat padanya Nabi Yusuf AS dan sertanya beberapa daripada kaumnya, kaum Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dengan kaum dia kat langit ketiga tu. Maka memberi salam Nabi SAW. Nabi bagi salam kat Nabi Yusuf. Maka menjawab ia akan salam, maka berkata ia. Yang jawab salam ni Nabi Yusuf. Nabi Yusuf jawab salam Nabi Muhammad. Lepas tu Nabi Yusuf kata, marhaban bil akhi salih wa nabi salih. Telah berdapat tempat keluasan dengan saudara yang soleh dan nabi yang soleh. Dan mendoa ia dengan kebajikan. Nabi Yusuf doakan Nabi Muhammad dengan kebajikan. Kebajikan maknanya kebaikan lah. Maka tiba-tiba adalah ia terlebih elok barang yang dijadikan Allah Ta'ala telah dilebihi daripada segala manusia dengan keelokan seperti bulan atas segala bintang. Maknanya nak ceritanya rupa paras Nabi Yusuf tu. Nabi Yusuf tu terlebih elok. Bukan elok je, terlebih elok. Maknanya cantik sangat. Lawa. Seperti ibaratnya bulan atas segala bintang. Bulan tu lawa, bintang lawa. Bintang tu lawa dah bintang. Tapi bila kedudukan bulan dan bintang, orang akan nampak bulan daripada bintang. Macam tu. Kerana bulan tu lebih menonjol daripada bintang. Itu yang diibaratkan. Begitu juga diibaratkan pada baginda Nabi SAW. Nabi kita Nabi Muhammad tu ibarat bulan dan para sahabat ibarat bintang. Tapi dalam ini cerita dalam kitab ni lah. Dalam kitab Syama'il Muhammadiyah dikatakan bahawa Nabi Muhammad itu lebih lawa lagi. Bukanlah kita membeza-bezakan Nabi-Nabi, tak. Tapi itulah maknanya kehebatan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan cerita dia bukanlah maksud Nabi Yusuf je yang handsome. Tapi kelebihan tu lawa tu kat Nabi Yusuf. Ada pun Nabi-Nabi lain tak handsome? Tak. Nabi-Nabi semua handsome. Semua Nabi. Sama ada yang dalam 25 orang Rasul ataupun yang tak termasuk dalam 25 orang Rasul tu. 124,000 semua sekali. Dan setiap Nabi dialah orang yang paling hebat di zaman dia waktu tu. Maknanya paling hebat macam mana? Paling hebat dari segi rupanya. Rupa paling lawa, badan paling cantik, badan paling elok, tenaga paling kuat. Segala benda yang baik-baik menang kat dia. Nabi di zaman dia. Tu. Maknanya tak ada orang. Kalau kita baca dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, diceritakan tentang perwatakan baginda Nabi. Nabi ni macam mana badan saiz dia? Tinggi ke rendah ke macam mana? Nak disebut Nabi tinggi tak terlalu tinggi, rendah tak terlalu rendah. Maksud macam mana? Setiap kali Nabi berdiri bersebelahan dengan para sahabat, tetap Nabi paling tinggi. Tak ada lah keadaan nak ada orang lebih tinggi pada Nabi. Nabi sentiasa nampak lebih tinggi daripada sahabat yang lain. Dan badannya pun elok. Dan tapi taklah maksud tingginya Nabi itu sehingga nampak cacat. Cacat macam mana? Sampai nak masuk pintu pun kena tunduk kepala. Nampak macam galah sangat pun tak juga. Buruk. Terlampau tinggi pun tak elok juga. Ataupun ketot.
cenenot no panggil. Maknanya rendah sangat pun tak juga. Jadi sederhana dengan rupa paras yang elok lah. Jadi itu cerita Nabi Yusuf. Nabi jumpa Nabi Yusuf alaihissalam, dan sertanya beberapa daripada kaum Nabi Yusuf. Maka ini dah cerita dah memberi salam Nabi. Kemudian Nabi Yusuf kata marhaban bil akhi soleh wa nabi soleh. Doa dah terlebih elok kat mana tadi? Bintang tadi. Maka sabdanya, bila sebut sabdanya dalam kitab ni, siapa yang cakap? Jibril. Nabi mana? Nabi sini ada dua. Nabi kita Nabi Muhammad. Maka sabdanya, kata Nabi Muhammad, ya Jibril. Siapa ni? Nabi tak kenal lah. Mana kenal kan? Nabi mana pernah jumpa Nabi-Nabi zaman dulu. Jadi Nabi tanyalah siapa ni. Maka katanya, inilah saudara tuan hamba, saudara, iaitu namanya Nabi Yusuf. Baik. Kemudian kita baca sampai langit keempat lah. Kalau tak tahu bila nak naik pula langit lagi. Kemudian maka naik pula Nabi SAW serta Jibril kepada langit yang keempat pula. Telah terdahulu ia daripada tembaga. Diperbuat daripada tembaga. Maka menuntut buka Jibril. Macam awal tadilah cerita yang sama. Maka dikatanya seperti dahulu jua. Maka dibukanya, maka masuk keduanya. Maka tiba-tiba didapatnya Nabi Idris alaihissalam. Langit keempat Nabi Idris pula. Kita buat nota kaki ringkasan. Langit satu siapa, langit dua siapa, langit tiga siapa. Langit keempat Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris ni terkenal dengan kuat dia mengaji. Kata kalau nak jadi penuntut ilmu, mengajilah macam Nabi Idris. Kuat sungguh dia mengaji. Sebab tu namanya Idris. Idris tu asal kataan kata ulama darasa. Darasa tu maknanya belajar. Idris yang kuat belajar. Tu Nabi Idris alaihissalam. Sungguhnya telah ditentukan Allah dengan bahawasanya diangkatkan dia akan tempat yang tinggi. Allah muliakan Nabi Idris kerana kuatnya dalam menuntut ilmunya, diangkatkan dia di tempat yang tinggi. Maka memberi salam Nabi sallallahu alaihi wasallam atasnya. Tengok, kalau kita baca dari awal cerita kan, daripada langit pertama lagi, setiap kali jumpa Nabi yang bagi salam dulu. Nabi kita Nabi Muhammad. Kerana apa? Nabi mempunyai sifat merendah diri, tawaduk, kan? Walaupun patut Nabi lah kekasih Allah paling tinggi sekali, hebat. Tak patut orang bagi salam kat Nabi. Tak, Nabi bagi salam kat orang. Nabi sentiasa suka memberi salam kepada orang lain. Maka memberi salam Nabi SAW atasnya. Maka menjawab ia akan salam, iaitu Nabi Idris tu jawab salam. Nabi Idris kata, marhaban bil ibni soleh wa nabi soleh. Telah dapat tempat keluasan dengan anak yang soleh dan Nabi yang soleh. Dan mendoakan ia dengan kebajikan. Sama macam tadi. Okey, baik. Kemudian dia ada tambahan. Faedah. Adalah Nabi Idris itu hidup berjumpa dengan Nabi dengan roh dan jasad. Waktu langit keempat ni, Nabi jumpa Nabi Idris tu dalam keadaan roh dan jasad. Maknanya macam real. Macam ni, macam sekarang. Jasad betul. Adapun Nabi-Nabi yang lain, Nabi jumpa dalam keadaan roh. Tiada ia mati pada tiup sangkakala. Salah satu benda yang tak dihancurkan atau dihapuskan atau dimatikan, kata setengah pandangan ulama, iaitu Nabi Idris alaihissalam. Tiada ia mati pada tiup sangkakala. Tiup sangkakala Nabi Idris tak mati. Kemudian kerana ia sudah mati dahulu. Kemudian tu maknanya selepas. Selepas kerana ia sudah mati dahulu. Sebab dulu Nabi Idris dah mati dah. Kan? Dia kan pernah mati dah dulu. Dia kembali hidup pula. Bila dia dah mati, dia hidup balik. Maka adalah ia tiada dibinasakan seperti Hur dan Wildan, dan Arash, dan Kursi, dan Luh, dan Qalam, dan Jannah, dan Neraka, dan Ruh. Maka adalah segala perkara itu istisna daripada firman Allah Ta'ala. Kullu man alaiha fan, dan kullu syai'in halikun illa wajhah. Okey, baik.
ada 10 benda yang tidak dihancurkan Allah bila ditiup sangkakala. Ada 10. Iaitu hur. Hur tu apa? Hur tu bidadari. Nama lain dia. Yang kedua wildan. Wildan tu apa pula? Siapa tahu wildan? Bidadara. Nah, wildan dia lelaki. Hur perempuan, bidadari. Wildan ni iaitu budak-budak atau kanak-kanak yang mati kecil. Yang mati kecil nanti dia dibangkitkan di syurga, terus masuk syurga sebab dia tak ada dosa. Dia mati kecil kan? Dan dia itulah dipanggil wildan. Dia tugas dia memberi minum kepada ahli syurga. Dia tolong hidang air syurga. Wildan. Dan arash Allah tidak hancur walaupun ditiup sangkakala. Dan kursi Allah. Dan loh kita cerita dah dulu. Loh tu maknanya papan tulis. Macam mana wallahu alam. Dan kolam, bukan kolam renang. Kolam tu maksudnya pen untuk menulis. Dan kalau ada papan tulis, pen tak ada nak tulis macam mana? Kan? Jadi benda tu berkait rapat dah kolam dengan loh. Loh tu panggil loh mahfuz. Mahfuz tu maksudnya terpelihara. Loh yang terpelihara, papan yang terpelihara, papan tulis. Dan jannah dia syurga. Dan neraka tak hancur juga. Dan roh tak hancur. Yang roh jasad, kita punya jasad hancur, roh itu tak hancur. Kan? Maka adalah segala perkara itu termasuk dalam istisna. Apa makna istisna? Orang mengaji nahwu mesti tahu. Apa makna istisna? Betul? Apa makna faham kan? Bukan, itu istighna. Ni istisna. Istisna. Kecuali. Bagus. Nah, sebab dia ada satu bab dekat dalam. Ada satu bab dalam ilmu nahwu namanya bab istisna. Walakin, illa, tu perkataan istisna. Maknanya istisna ni maknanya pengecualian. Ini yang dikecualikan oleh Allah daripada hancur. Berdasarkan firman Allah, kullu man alaiha fan. Kullu setiap man sesiapa alaiha atasnya fan hancur. Setiap sesuatu atasnya hancur. Maknanya semua hancur. Istisna kecuali 10 ni. Tapi bukan maksud 10 ni power hebat. Tak. Tapi Allah lah yang istisnakan. Kalau Allah tak istisnakan, hancur juga. Allah yang mengecualikan dia. Kalau Allah tak kecualikan, hancur juga. Tu cerita dia. Lagi ayat, kullu syai'in halikun illa wajhah. Kullu, setiap syai'in, suatu halik. Halik tu maknanya hancur, rosak ataupun binasa. Setiap sesuatu binasa, illa istisna. Illa tu istisna, kecuali wajhah. Wajhah maknanya wajah Allah. Wajah Allah di sini dengan takwilannya iaitu zat Allah, diri Allah. Jangan bayang wajah macam wajah sungguh. Kita mengaji ni kan, mengaji ni biar luas. Jangan jumut kepala otak itu. Kadang-kadang setengah orang dia ngaji pondok, dia ngaji sifat 20. Dia sifat 20 tu lah, bukanlah salah pegang sifat 20, betul dah sifat 20, tapi biar luas. Pemikiran tu biar luas. Jangan baru mengaji orang cakap apa 2-3 kitab tauhid, nampak orang cakap tak kena sikit je tu hukumkan kafir atau sesat atau salah. Kan? Macam yang Umi minta ana perjelaskan Ustaz Adenin, apa nama? Adenin Roslan, Tarbiyah Sentap, dalam buku dia tu, buku Tarbiyah Sentap. Dia tulis dalam buku tu, dia kata orang beriman ini hiburannya ialah ibadat. Ibadat tu hiburan bagi orang-orang yang beriman. Hiburan macam mana? Dia seronok dengan ibadat dia kata. Dengan ibadat tu jadi mainan dia. Macam kita mainan WhatsApp. Tapi orang yang beramal ni mainan dia sembahyang sunat, hafal Quran, tu mainan dia. Dia sonok dengan ibadat tu. Kerana apa? Dengan ibadat itulah, dengan keseronokan itulah dia dapat menggembirakan Tuhan. Dengan dia tulis ayat situ, dengan membuat Allah tersenyum, dia kata. Tersenyum kegembiraan.
Jadi ada satu orang ni, dia share kat dalam Facebook, dia kata kitab ni tak betul. Tak betul dari mana? Sebab kata Allah tersenyum. Sekarang ni nak terus hukum ustaz ni salah ke betul ke salah ke, kena tanya tuan badan. Apa yang dia maksudkan dengan Allah tersenyum? Kalau dia maksudkan Allah tersenyum, maknanya Allah tu ada muka, lepas tu ada mulut, Allah senyum. Itu baru mujassimah. Barulah kita hukum pandangan gitu sesat. Sebab apa? Sebab meletakkan Allah sama dengan makhluk, yakni ada mulut, boleh senyum dan sebagainya. Tapi kalau maksud Allah tersenyum, kegembiraan itu dengan lafaz kinayah, dengan majaz sahaja, majazi akli, pinjam-pinjam cakap. Bukan betul-betul Allah ada mulut senyum, tapi nak menggambarkan bahawa Allah seronok gembira. Dan gembira tu pula bukan maksud Allah ada perasaan, kerana Allah tak berkait dengan perasaan. Kita mengaji ilmu tauhid lah, Matam Barahin, ilmu apa nama kitab-kitab akidah lain lah. Nah, Allah tak ada perasaan. Nah, habis tu kata Allah gembira, gembira itu nak balik pada kita. Maknanya kita sebagai hamba kena buat suatu benda yang baik. Makna gembira adalah benda yang Allah suka, yang boleh mendapat keredaan Allah untuk kita. Macam Ustaz Akram terang hari tu. Nah, Allah tak mengambil faedah daripada apa yang dia buat. Kan? Mana ayat tu? Illa liya'budun. Apa macam mana? Depan dia? Wa ma khalaqakum wa ma khalaqatum minal jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna, betul. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Taklah aku jadikan jin dan manusia itu melainkan untuk mereka menyembah aku. Kan, kalau ikut terjemah illa liya'budun tu, li perkataan li tu kita terjemah dengan apa nama tu, haraf jar dengan makna untuk atau bagi, atau makna supaya. Tapi makna supaya itu bukan makna supaya Allah berhajat pada makhluk. Maknanya Allah buat kita, Allah nak kita ibadat pada dia. Bukan, salah. Allah suruh kita ibadat, tapi kita ibadat ke tak ibadat Allah tak kisah. Tu maksud dia. Jadi dengan kata buat ibadat ni buat Allah gembira, bukan Allah hajat pada ibadat kita baru Allah gembira. Tak. Tapi maksud gembira tu kita buat tu mendapat redha Allah. Siapa yang untung? Kita yang untung. Allah tak ada apa-apa. Nah, berapa ramai orang menyembah Allah tidak menambah pun kemuliaan Allah. Berapa ramai orang yang menghina Allah langsung tidak menjatuhkan kemuliaan Allah. Allah tetap sudah mulia dan tidak akan bertambah dan ataupun berkurang. Kerana kalau bertambah dan berkurang itu maknanya Allah berhajat kepada faedah makhluk. Boleh jelas? Jadi yang bertambah berkurang itu kita. Jadi bila baca-baca contoh macam ni lah. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Setiap sesuatu itu akan musnah melainkan wajah Allah. Jangan terus kita bayang wajah tu dengan muka. Wajah di sini ulama takwil dengan makna zat diri Allah. Dan kenapa pakai perkataan wajah? Dan memang perkataan yang Allah nak letak gitu. Ibarat contoh ginilah, tak payah kata bahasa Arab, bahasa Melayu sudah. Orang tanya kita, "Mat, anduk kat mana, Mat?" Kita kata aku duduk kat Perak. Kata, duduk kat Perak, tak bangun-bangun, duduk je. Sebab faham makna perkataan duduk. Tapi duduk tu walaupun perkataannya sama, tapi boleh macam-macam makna. Boleh dengan makna duduk gini, boleh dengan makna duduk tu bukan dia duduk, tapi dia tinggal di Perak. Duduk juga. Ada. Dia begitu. Jadi itu baru bahasa Melayu. Dah bahasa Arab lebih luas lagi lah. Suatu orang ulama syarah makna apa nama tu Ar-Rahmanu ala asyistawa tu, istawa tu banyak maknanya. Apa makna istawa tu? Kan? Itu panjanglah huraian dia. Cumanya nasihat kita jangan kita jumut. Sebab ilmu tu luas. Lepas tu kita kena banyak membaca. Tengok pandangan orang ni, pandangan orang ni kan. Lepas tu kita jangan terlalu mengikut-ngikut untuk membidaah ataupun orang cakap apa, mengkondem golongan-golongan alim-alim ulama lain lah. Kalau ulama sama ulama, dia kata ulama ni kata dia, kita berlepas tangan sebab dia sama taraf. Dia tok guru dengan tok guru. Dia bercanggah pendapat tu tak pelik sebab dia sama-sama hebat.
kita cak ayam tiba-tiba condemn tok guru besar. Maknanya tak kena lah kita. Nah, gila babun lah namanya. Kan? Ada tak? Nah, contoh tok guru kita, tok guru Sidik no pondok ni. Lepas tu ada satu lagi pondok lain. Tok guru tak sependapat dengan tok guru di pondok tu. Tak pelik lah, dia sama-sama tok guru, sama-sama hebat. Apa banyak khatam kitab. Kita kitab ni tak habis-habis lagi. Nampak? Lepas tu kita nak condemn tok guru pondok lain, tak kena. Nak. Sebab kita tarah anak murid je. Ada. Ada macam tu juga. Jadi isu Mesir, isu Rawak Jawi lah, macam-macam isu lah. Nak, kita berlepas tangan sudahlah. Kita kerja kita mengaji je. Kita tahap budak-budak pasti je ilmu kita ni. Baru nak kenal rukun Islam, rukun iman gitu. Baru nak ngapal-ngapal sifat 20. Udah-udahlah. Tak payah duk sibuk lah tanpa tinggi sangat sampai tahap Syekhul Azhar tu. Kan? Itu. Baik. Manalah tadi? Dan demikian lagi Nabi Isa. Nabi Isa tak? Dan demikian lagi Nabi Isa. Nabi Isa pun sama kan. Awal tadi dia tak cerita. Nabi Isa pun macam Nabi Idris. Nabi Muhammad jumpa Nabi Isa tu dalam keadaan ruh dan jasad. Kenapa? Kerana Nabi Isa dah meninggal belum? Dah meninggal belum, bang? Belum? Betul? Betul lah. Saja nak tengok. Nak tengok keyakinan. Bagus tu. Awak yakin. Mana meninggal lagi Nabi Isa? Nabi Isa kan diangkat Allah naik ke langit. Nanti bila nak Armageddon, perang akhir zaman tu, Nabi Isa akan diturunkan Allah semula ke bumi ni. Jadi Nabi Isa pun, sebab tu Nabi Muhammad jumpa Nabi Isa dalam keadaan jasad, sebab dia belum meninggal. Nabi-nabi lain tinggal ni je, Nabi Muhammad jumpa dalam keadaan ruh. Jadi ada pendapat, ini pendapat saja, tak wajib kita terus pegangnya sebagai iktikad. Ni pendapat ni jadi khilaf ulama. Perbahasannya terlampau panjang. Cuma kita cerita saja je lah. Nah, ada pandangan ulama kata ada 4 nabi yang masih hidup. 2 di langit, 2 di bumi. Iaitu yang di langit ni lah Nabi Isa dengan Nabi Idris. Yang di bumi Nabi Khidir dengan Nabi satu lagi apa? Nabi Ilyas. Itu pendapat saja. Tapi ada juga ulama yang mengatakan Nabi Khidir meninggal dah. Dia kata kerana setiap yang dia baca dalil, kerana kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti mati. Jadi takkanlah Nabi Khidir hidup lagi sampai sekarang. Dia kata mesti dah meninggal. Itu satu pendapat. Satu lagi pendapat, dia kata kalau benar Nabi Khidir dah meninggal, di mana makamnya? Mana kuburnya? Sebab setiap yang meninggal itu pasti ada makamnya. Jadi pendapat yang kedua kata tak meninggal lagi sebab tak jumpa makam. Wallahu a'lam. Tak payah kita bergaduh. Jadi ada geng Nabi Khidir hidup, geng Nabi Khidir meninggal. Gaduh. Nampak tak payah. Itu cuma pengetahuan kita sahaja. Itu je. Jadi itulah cerita dia. Berjumpa dengan roh dan jasad. Belum ia mati. Nabi Isa tak mati lagi. Lagi akan turun pada akhir zaman ke dunia. Nanti Nabi Isa akan turun pada akhir zaman ke dunia. Kemudian ada juga pendapat kata Dajjal ni, ada yang kata dah keluar, ataupun ada yang kata sikit lagi nak keluar. Sebab berdasarkan dalil itulah yang Nabi khabar tu, ladang kurma di Baisan dah tidak berbuah, dengan tasik tasik tu? Tabariyah, tasik Tabariyah, airnya sudah kering. Kalau itu sudah berlaku dalam hadis sahih, Nabi kata kalau itu sudah berlaku, maka Dajjal akan keluar. Jadi zaman kita ni memang dah berlaku dah. Buah kurma di Baisan dah tak tumbuh. Kemudian tasik Tabariyah tu airnya dah mula kering. Jadi wallahu alam, kita siap sedia je lah. Antara pesanan Nabi, hafal suratul Kahfi 10 ayat depan dengan 10 ayat belakang. Kalau tak boleh nak 10-10 tu, ambil salah satu, sama ada 10 depan atau 10 belakang. Hafalnya sampai jadi macam suratul Fatihah. Maksud jadi macam suratul Fatihah macam ni, Fatihah kan jadi lazim kat mulut kita. Sambil cuci telur boleh baca Fatihah tak? Maliki yaumiddin. Sebab dah biasanya Fatihah tu. Lepas ni Al-Kahfi tu biasa. Sampai dah jadi biasa di mulut. Tapi jangan bergantung dengan situ je. Maknanya kita beramal moga-moga kita selamat.
Jangan confident pula. Aku apa dah, tapi Dajjal tak boleh usik aku sikit pun. Tengok dia paling dulu. Jangan buat confident macam tu pula. Bergantungan kita pada Allah kan. Tapi kita beramal mengikut apa yang disampaikan Rasulullah. Itu. Dikuburkan di Madinah. Nanti Nabi Isa akan meninggal juga, kemudian mati, dia kata. Bila Nabi Isa dah turun, perang, lawan, Nabi Isa akan kalahkan semualah, Dajjal apa semua. Lain kali Nabi Isa juga akan meninggal dunia. Tapi bukan sebab orang bunuh dia ke apa, sampai ajal dah. Bila dia meninggal, dikuburkan di Madinah serta Nabi SAW. Maksud serta tu, kuburannya bersebelahan dengan makamnya Rasulullah SAW, Nabi kita Nabi Muhammad. Maknanya dekat Masjid Nabawi itulah. Dan yang lain daripada keduanya itu berjumpa dengan arwahnya. Dan yang lain daripada Nabi Isa dan Nabi Idris, semua Nabi jumpa dalam keadaan arwah. Apa maksud arwah? Arwah ni jamak bagi perkataan ruh. Ruh tu masuk seorang, apa benda bergegar? Kera. Sudah. Kalau satu ruh, kalau banyak ruh panggil arwah. Jadi keduanya itu berjumpa, yang selain daripada dua ni Nabi jumpa dalam keadaan arwah, maknanya dalam keadaan ruh. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam, hanya Allah lebih tahu. Berhenti situ. Tapi wallahu a'lam kitab ni, lepas tu sambung kitab ni pula. Jangan ingat dah habis. Kejap sikit lagi. Awak nak pergi mana? Kat mana yang ni? Dia kat bawah ni kan. Dan wajib pada syarak pula, kan? Itu bukan. Mengajarkan isteri, betul lah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, dan wajib pada syarak pula. Ulang alik lah. Wajib pada syarak tu maknanya wajib berdasarkan dalil Quran hadis. Wajib hukumnya, makna kalau buat dapat pahala, tak buat dapat dosa. Atas mukallaf, kita semula dah cerita dah bab mukallaf ni banyak kali dah, kan? Apa dia yang wajib? Mengajarkan isterinya dan anaknya. Jadi jangan sonok kahwinnya. Tugas kita kena ajar fardu ain, bukan ustaz lah. Sebab tu orang perempuan dia tak diberatkan untuk hadir ke masjid. Yang berat ni orang lelaki lah, tapi orang perempuan tak diberatkan. Hatta kuliah sekalipun dia tak diberatkan pada asal hukumnya. Tetapi yang wajib mengajarkan fardu ain itu para suami dia. Dan anak-anak pun ayah dia yang kena wajib ajar. Tapi kalau suami tak ada dah, contoh, siapa nak ajar dia fardu ain, maka barulah disunatkan dia keluar untuk belajar ni di masjid. Barulah digalakkan dia untuk ke masjid untuk belajar fardu ain, sebab tak ada orang lelaki nak ajar dia fardu ain kat rumah. Kalau orang lelaki tu ada hidup lagi, tapi dia tak mampu nak mengajar, dia ngajar dah, dia belajar dah di masjid, balik rumah dia try buka kitab nak ajar isteri dengan anak dia. Tengok kitab dia buka pun terbalik dah. Kitab tu balik dah, belum syarah lagi, buka kitab tu balik dah. Anak tegur, terbalik tu bah kata. Jadi makna kata nak cerita ni, dia tak mampulah nak mengajar isteri dan anak di rumah sebab dia tak pandai. Dia faham, tapi dia ada orang dia faham dan dia boleh fahamkan orang. Ada orang dia faham dia seorang, tapi nak faham orang, kalau dia cerita orang tu asal faham jadi tak faham. Nampak? Jadi susah dia. Jadi macam ni barulah disuruh dia bawa isteri dan anaknya ke masjid untuk belajar sekali. Sama-sama. Tu. Inilah yang disebut, dan wajib pada syarak pula atas mukallaf mengajarkan isterinya dan anaknya. Jangan pula dia hantar bini ke masjid, lepas tu dia patah balik. Dia hantar wakil je, dia suruh bini yang mengaji, dia tak mengaji. Asam sungguh punya suami, kan? Tu. Dan sahaya hamba. Zaman dulu ada hamba. Hamba ni bukan sama dengan orang gaji. Orang gaji tu orang gaji tu pekerja, kita bayar gaji. Tapi hamba dia bukan pekerja.
hamba ni dia terikat dengan tuan. Maknanya itu tuan dia, milik dia. Sebab tu zaman dulu boleh nak berjimak dengan hamba. Sebab hamba tu milik dia. Tak? Lah ni bukan hamba lah, ni orang gaji, jangan pergi jimat dengan orang gaji pula. Nampak? Tu dia salah faham lah tu. Nampak? Ngaji tak habis. Zaman dulu, zaman lah tak ada dah. Hamba-hamba ni tak ada dah. Jadi hamba tu milik dia. Jadi bila milik dia, pertanggungan dia juga maka dia kena ajar ilmu agama semua kena ajar. Bahkan wajib pula atas mukallaf mengajarkan ahli negerinya. Tu. Dan pula kena ajar pula ahli negeri. Perak ni kena ajar ni, ahli negeri Perak ni. Itu dipanggil, dia kata sini wajib. Wajib sini maknanya bukan fardu ain, fardu kifayah. Dalam satu-satu negeri kena ada orang boleh mengajar dalam negeri tu. Kalau satu negeri tu tak ada siapa alim bab ilmu tiga ilmu serangkai ni, ilmu fardu ain ni, tauhid, fiqh, tasawuf ni, tak ada siapa boleh ajar, maka satu negeri tu habis jadi berdosa. Sebab tu ulama-ulama dulu depa pergi ke luar negara, pergi ke Mesir, pergi ke Iraq, pergi ke Mekah, Madinah untuk mentelaah kitab, mengaji kitab, bukan balik cita-cita nak jadi mufti, bukan balik sebab nak jadi kenamaan, bukan balik sebab nak orang cium tangan, bukan balik sebab nak pegang title Tok Guru, Syekh, bukan nak tunjuk alim, tak, tapi nak melepaskan fardu kifayah. Kerana dalam negeri tak ada orang pandai dalam bab agama, maka bergegah pergi. Nak tengok dia ni jenis boleh cepat tangkap sikit, orang kampung hantar dia. Pakatlah kat kampung tu, kumpul-kumpul duit berapa sen sikit, kumpul bagi kat dia. Ni panggil zakat fisabilillah, bagi kat dia duit untuk dia nak buat pergi mengaji. Tu yang kayuh sampan. Zaman dulu mana ada kapal terbang. Kapal besar ada tapi lah mahal. Jadi ulama dulu kayuh sampannya nak pergi ke Mekah. Antaranya Syekh Arsyad Al-Banjari, Syekh Daud Al-Fatani, kan? Seorang lagi Syekh Arsyad, dia tiga orang rapat. Syekh Arsyad, Syekh Daud dengan ni Syekh Abdul Samad Al-Palimani. Tiga orang ni dia naik belajar dengan tu Syekh apa nama Tok Guru dia tu. Ana pernah sebut hari tu. Abdul Karim As-Samani. Tu Tok Guru dia. Belajar jauh-jauh. Bila belajar jauh gitu, naik pula sampan, rindu kat mak nak balik tak? Nak balik fikir pula kena kayuh pula sampan. Mujur hari tu sampai elok. Kalau balik ni tak sampai macam mana? Laut bergelora, hanyut situ, mati situ, orang pun tak jumpa mayat. Tak balik ngaji 40 tahun. Syekh Daud kalau tak silap, di Mekah saja 30 tahun, di Madinah 5 tahun, 35 tahun tak balik-balik. Habis dah mengaji, minta tanya guru boleh tak? Tok kata lepas dah ni bagian fardu ain untuk kamu ajar masyarakat di tempat kamu. Boleh balik? Oh, boleh balik. Kita baru semuka baca kitab, guru balik. Hindu ketiak amak. Tu. Ada macam mana nak jadi macam Syekh Daud? Jadi Encik Daud boleh lah. Kan? Tu. Hebat mereka bersungguh-sungguh dalam mengaji, menuntut ilmu agama. Dan wajib pula atas mukallaf mengajar akan ahli negerinya akan segala yang tersebut itu. Jadi kita ni ambil bahagian fardu kifayah lah. Kita mula-mula kita ambil untuk fardu ain. Kita mula-mula masuk pondok, kita tanah azam untuk kita mengaji untuk diri kita. Sebab kita bodoh, jahil, tak tahu apa-apa, tak gerti apa dalam hal ibadat untuk kita. Kemudian matlamat yang kedua, fardu kifayah untuk orang tempat kita. Sebab tu Tok kata jangan duduk lama-lama kat sini. Nak tanam azam, nak mengaji sini berapa tahun? 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Lepas 7 tahun keluar, balik ke kampung halaman masing-masing, negeri masing-masing, buka pondok kat sana, kata Tok Guru. Jangan nak duduk je sini, kan? Sebab apa? Kita nak kena khidmat pada masyarakat pula. Macam mana? Untuk menyampaikan ilmu agama pula. Lagi-lagi kita berada di fitnah akhir zaman, zaman kejahilan. Zaman orang kat luar tu, sebab itulah Tok kata kalau dalam pondok tu lain.
Orangnya orang ilmiah. Jadi kita kena hurai satu-satu detail lah secara ilmiah. Tapi bagi orang luar, bukan kita nak memperendahkan orang luar tak. Tapi masyarakat awam, kadang-kadang ilmu-ilmu asas pun kurang. Jadi tak payah dalam-dalam. Cerita benda yang asas, yang penting. Rukun Islam, rukun iman. Nak tauhid pada Allah, tanam yang tu. Tapi untuk mengajar di luar, kita lah kena lebih. Bak kata Tok Guru, kalau nak tuang air dalam cawan, kita kena jadi jak lah. Air ni kena banyak. Kalau kita cawan, tuang ke cawan, sama-sama banyak, dah habis macam tu je lah. Kita kena lebih sikit. Jadi kita datang sini, biar lebih sikit mengaji. Sok balik kampung, tolong buka pondok. Sikit-sikit dulu tak apa, ada tanah cik dulu tak apa, buat sikit, buat pengajian kan, kat surau ke kat masjid, panggil orang datang ngaji. Ustaz Azhar Idruh dulu yang mengaji dengan dia seorang mula-mula, lepas tu naik 2 orang, lepas tu 3. Dulu dia mengajar dekat rumah dia, kat tangga rumah dia. Rumah dia tu kat tangga. Ni dia cerita. Dia duduk kat tangga tu, dia duduk kat depan tangga, anak murid duduk bawah. Ada 3-4 orang ni. Lain sekali naik 5 orang. Lain sekali naik 6 orang. Sampai orang ke-6 tu duduk kat bawah sekali, kat slipper. Sial. Sampai nampak-nampak nyamuk. Ngaji-ngaji ada nyamuk gigit. Nampak-nampak. Jadi dia tengok siang, bincang-bincang, boleh tak kita buat kat surau? Tanya AJK surau, izinkan tak? Surau kata boleh. Buat kat surau. Buat kat surau, lama-lama naik 7 orang. Lepas tu 10 orang, 15 orang, 20 orang. Sekarang berapa orang? Kat 1000 orang mengaji dengan dia. Tu. Jadi kita kena begitulah. Tapi niat bukan sebab nak famous. Niat untuk melepaskan ni fardu kifayah, menyampaikan kepada masyarakat awam yang tidak tahu dalam hal-hal agama, terutama ahli keluarga kita sendiri, mak ayah kita, adik-beradik kita. Berapa ramai lagi adik-beradik kita yang pakai seluar pendek lah, saudara mara kita, sepupu sepapat yang tak semayang lah, macam-macam hal. Jadi kita nak tolong yang itulah kan. Sambil-sambil tolong diri kita sendiri juga. Lepas tu jangan guna istilah saya belum alim untuk nak mengajar. Mana pula begitu? Kita mengajar setakat mana yang kita tahu lah. Yang kita tak tahu, khabar tak tahu. Jangan tak tahu, buat-buat tahu. Yang tu tahu tahu semua. Benda tak tahu cakap tak tahu. Bila tak tahu, rujuk kitab ataupun tanya Tok Guru. Lepas tu Tok kata jadikan sini macam markas. Bila kita ada masalah, balik ke markas. Untuk betulkan balik peluru kita bersebagai. Lepas tu keluar pula. Gitu. Baik. Mana tadi? Dan makna wajib pada akal itu barang yang tiada terupa pada akal oleh ketiadaannya. Ni hukum akal. Dan makna mustahil pada akal dan makna ada. Okey, hukum akal kita tangguh dululah sebab panjang sikit nak hurai bab hukum akal. Jadi kita berhenti dekat dan makna wajib pada akal itu. Berhenti situ. Cumanya kita mukaddimah dulu. Hukum dalam Islam dia ada 3. Hukum dalam Islam ni dia ada 3 yang paling asas. Sebenarnya inilah paling mula-mula sekali kena mengaji. 3 ni dulu. Iaitu hukum akal, hukum syarak, hukum adat. 3 ni kunci dia. Asas yang mula-mula sekali. Hukum akal, hukum syarak, hukum adat. Hukum akal lain, syarak lain, adat lain. Kita kena kenal 3 hukum ni dan tahu macam mana nak guna. Masa bila nak pakai hukum akal, masa bila nak pakai hukum syarak, masa bila nak pakai hukum adat. Kemudian dia ada panjang lagi huraian dia pada sudut hukum akal, hukum syarak dan hukum adat ni. Itu nanti kita akan bicara pada kuliah yang akan datang lah. Baik. Jadi sekadar tu pada malam ni yang dapat kita kongsikan. Moga-moga memberi manfaat kepada kita bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin.
وأعمالنا أعمال الصالحين ونيتنا نية المخلصين وذنوبنا يا الله ذنوب المستغفرين وحياتنا حياة العلماء وموتنا بموت الشهداء وادخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين تقبل الله منا ومنكم تكبير